Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilia binti Mazni, pemegang kad matrik 42310025001. Okey, untuk recording ini adalah tentang ECS 2163 Pendidikan Global dan Antarabangsa. Tajuk yang kami buat adalah Sekolah Rendah di Negara Korea. Okey, saya akan menerangkan tentang kerangka sistem pendidikan negara. Di Korea, pendidikan masih dianggap diperlukan kerana ia menghasilkan tenaga kerja yang penting untuk kemajuan ekonomi dan teknologi. Dalam konteks sosial, inilah usaha dilakukan untuk mentarifkan semula cita-cita dan matlamat pendidikan dalam bentuk piagam pendidikan kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1968. Seterusnya, di Korea ada pepatah lama, seseorang tidak boleh melangkah walaupun pada bayang-bayang gurunya. Pepatah itu menekankan tahap perkhidmatan yang diberikan secara tradisional kepada guru. Telah lama menjadi prinsip perpaduan dalam pendidikan Korea. Walaupun terdapat perubahan dalam sistem pendidikan, seperti dalam sektor masyarakat yang lain, kebanyakan tradisi lama masih dikekalkan. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang sistem pentadbiran pendidikan di Korea Selatan. Kanak-kanak di Korea Selatan mula masuk ke alam persekolahan pada usia 6 tahun. Menurut Kerajaan Korea Selatan, usia 6 tahun ini adalah masa yang sesuai untuk memasuki peringkat awal pendidikan di Korea Selatan. Mulai pada 6 tahun, kanak-kanak di Korea Selatan harus mengikuti sistem pendidikan yang telah ditentukan oleh kerajaan. Peringkat awal pendidikan di Korea Selatan iaitu sekolah rendah sama seperti Malaysia dan juga negara-negara lain di dunia. Sekolah rendah terdiri daripada 6 grade ataupun darjah. Sebaik sahaja seseorang kanak-kanak itu memasuki usia 5 tahun, ibu bapa akan menerima surat pendaftaran untuk memasuki sekolah di kawasan ibu bapa mereka berdaftar. Apabila seorang kanak-kanak memasuki sekolah rendah swasta, ibu bapa mestilah melaporkan kepada pejabat khusus bahawa anak mereka tidak akan masuk sekolah rendah kerajaan. Menurut statistik, 97.6% di Korea Selatan menyertai sekolah rendah. Seterusnya, saya akan bercerita tentang kurikulum pendidikan sekolah rendah di Korea Selatan. Saya akan membentangkan tentang kurikulum pendidikan sekolah rendah yang dijalankan di Korea Selatan. Pertama sekali, terdapat 9 subjek iaitu pendidikan moral, bahasa Korea, pengajian sosial, matematik, sains pendidikan jasmani, muzik, seni halus dan seni praktikal. Tambahan itu juga, murid-murid perlu mengambil bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi untuk memudahkan mereka memahami. Dari segi waktu persekolahan mula, negara Malaysia perlu menjalankan waktu persekolahan selama 7 jam jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang menjalankan waktu persekolahan selama 6 jam sahaja. Seterusnya, pihak kerajaan yang bertanggungjawab terhadap pendidikan di Korea Selatan akan melakukan sistem pendidikan di Korea Selatan untuk membuat semakan kurikulum pada setiap 5 hingga 10 tahun sekali. Kurikulum sekolah rendah yang dijalankan oleh pendidikan Korea Selatan adalah berdasarkan perintah standard kurikulum yang diisytiharkan pada 20 April 1954 dan juga Perintah Nombor 4 Menteri Pelajaran yang berkuasa daripada 1 Ogos 1955 sehingga 1963 serta Perintah Nombor 119 Menteri Pelajaran yang disemak semula pada Februari 1963 masih berkuat kuasa sehingga hari ini. Akhir sekali, pendidikan sekolah rendah di Korea Selatan adalah selama 6 tahun iaitu bermula dari usia 6 tahun sehinggalah 11 tahun. Okey, tambahan tentang kurikulum ini adalah untuk sekolah Korea Selatan, bahasa Inggeris merupakan subjek tambahan di sekolah rendah Korea Selatan untuk murid-murid mudah berkomunikasi dan memahami cara sebutan dalam bahasa Inggeris dengan lebih jelas. Seterusnya, tentang seni halus di sekolah Korea Selatan, guru menerapkan kepada murid-murid seni melukis, mewarna, mencipta dan mereka bentuk karya tersendiri menggunakan bahan terpakai.
Manakala seni praktikal boleh diterapkan melalui asas pergerakan motor halus, asas tarian dan asas seni persembahan yang melibatkan lakonan atau musikal. Hal ini kerana terdapat beberapa sekolah rendah di Korea Selatan melahirkan generasi cilik dan berbakat melibatkan diri dalam seni praktikal, seni halus yang mewakili dunia. Tambahan juga, menurut Menteri Pelajaran Korea Selatan Lee Jung-ho, pendidikan adalah alat untuk mengembangkan kemahiran asas dan juga sikap kepada masyarakat. Melalui pendidikan juga, semangat bekerjasama boleh ditingkatkan dan melekat dalam diri mereka sehingga mereka dewasa. So, untuk slide seterusnya adalah tentang fakta menarik berkaitan pendidikan di Korea Selatan. Setiap sekolah di dunia ini mempunyai pelbagai keunikan, termasuk juga sekolah rendah yang berada di Korea Selatan. Di Korea Selatan, sekolah mempunyai pelbagai keunikan yang sangat berguna kepada pelajar yang berada di sekolah itu. Antara kepelbagaian dan keunikan yang ada ialah masa pembelajaran yang panjang. Banyak pelajar yang berada di Malaysia merungut tentang masa pembelajaran yang panjang dan padat, tetapi tidak seburuk negara Korea kerana pelajar di sana belajar hingga ke waktu malam, iaitu selama 16 jam masa pembelajaran. Sistem pendidikan di Korea dikenali sebagai salah satu paling kompetitif di dunia. Kanak-kanak sering menghadiri kelas tambahan seperti waktu sekolah biasa, seperti pusat pembelajaran tambahan atau tuition. Untuk bersekolah pada hari Sabtu, umumnya adalah hari cuti bagi Malaysia, tetapi berlainan di negara Korea. Sabtu adalah hari persekolahan, walaupun bagaimanapun, sekolah pada hari Sabtu hanyalah setengah hari sahaja. Yang ketiga, tidak memakai kasut ketika di dalam kelas. Ia masih menjadi tradisi yang dipertahankan sehingga kini, iaitu memandangkan kaki adalah bahagian badan yang kotor, maka mereka memakai sandal di dalam rumah. Namun begitu, adab kasut adalah sewaktu turut dijalankan di sekolah, pelajar dan kaki tangan sekolah mesti menanggalkan kasut di luar mereka dan menggantikannya dengan selipar sekolah apabila memasuki bangunan. Yang keempat, makanan tengah hari dan malam disediakan. Seperti yang kita lihat di dalam drama Korea, pelajar yang pergi ke sekolah akan disediakan makanan ketika waktu rehat oleh pihak sekolah. Ia bukanlah percuma kerana ia termasuk dalam yuran makanan. Oleh kerana itu, secara nalurinya, makanan pelajar yang disediakan mempunyai makanan yang seimbang dan baik bagi perut. Yang kelima, didenda secara fizikal masih berlaku di sekolah Korea. Denda secara fizikal ini tidak memperbolehkan lagi pada zaman kini, tetapi masih terjadi di beberapa sekolah di Korea kerana masalah yang dilakukan pelajar melalui hukuman yang mampu memberi pelajaran kepada pelajar itu. Di Korea, sebilangan ibu bapa tidaklah memandang perkara itu sebagai satu isu yang besar dan perlu mengambil tindakan bagi guru yang memberi hukuman kepada anak mereka. Yang keenam, memiliki nama lain bagi mudah dipanggil. Memiliki nama lain dari yang diberi oleh ibu bapa sudah menjadi satu tradisi kerana dengan menggunakan nama panggilan, ia lebih memudahkan guru dan rakan-rakan yang lain untuk mengingat nama itu. Dan nama yang diberi selalunya nama yang mudah disebut dan ringkas, tetapi nama yang diberi itu tidaklah yang menghina atau memburukkan pelajar tersebut. Baik, saya akan meneruskan tentang rumusan tentang kebaikan dan kekurangan sistem pendidikan negara Korea berbanding Malaysia. Untuk kebaikan sistem pendidikan negara Korea, setelah mengetahui tentang fakta menarik berkaitan pendidikan di negara Korea Selatan, saya teruskan dengan rumusan kebaikan tentang sistem pendidikan negara Korea berbanding Malaysia. Bagi kebaikan atau kelebihan yang pertama ialah daya saing yang tinggi dan pencapaian akademik. Perkara ini disebabkan oleh sistem pendidikan Korea terkenal dengan sifat berdaya saing tinggi yang menggalakkan pencapaian akademik yang cemerlang. Seterusnya, menghormati guru. Kebanyakan kebaikan kedua ini pula bertetapan dengan budaya hormat guru di Korea Selatan dapat mendorong pengajaran yang berkualiti. Orientasi kualiti pengajaran tinggi yang ketiga adalah perkara ini pula merujuk kepada beberapa universiti Korea yang terdapat tentang tempat duduk tinggi di peringkat global seperti Seoul National University yang mendapat prestasi tertinggi negara tersebut. Seterusnya adalah kekurangan sistem pendidikan di negara Korea. Sesuatu sistem pendidikan pasti mempunyai kekurangan selain daripada kelebihan.
Antara kekurangan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Korea Selatan ialah tekanan mental yang tinggi dari segi pendidikan. Perkara ini telah menjadi pada tahap yang tinggi di negara Korea. Hal ini berkaitan kerana kurangnya keseimbangan dalam membahagikan masa antara sekolah dan waktu bersantai. Yang kedua, banyak memberi tumpuan kepada peperiksaan dan pembelajaran akademik. Perkara ini membuatkan pelajar tidak mempunyai masa lapang dan memfokuskan diri kepada aktiviti pembelajaran sahaja. Yang ketiga, terdapat jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar serta antara sekolah yang berbeza. Hal ini berlaku kerana ketidaksamaan penyediaan infrastruktur dan teknologi maklumat khususnya di sekolah luar bandar. Sekian saja daripada saya untuk tajuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum.